Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid tahun 5, Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita secara dalam talian. Okay, setelah diberi masa beberapa hari kita bercuti untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga seterusnya meraihkan Hari Raya Aidilfitri, dan hari ini kita mula dalam pembelajaran kita secara dalam talian lah. Okay, jadi untuk hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam satu tajuk yang baru dalam bidang sirah. Okey. Dalam buku teks tu kalau kita tengok bidang sirah, unit yang kedua, itqan, menambah berkat. Okey. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk itu, saya nak kita faham apa yang kita akan dapat selepas daripada ni. Kita akan dapat memahami maksud itqan. Yang kedua, bukti-bukti Nabi bersifat itqan dalam pekerjaan baginda, dalam dakwah baginda dan juga dalam ibadah baginda. Okey. Jadi kita pergi kepada muka surat 143. Murid boleh buka buku teks muka surat 143. Itqan. Okey. Pengertian itqan. Kita nak faham dulu apakah maksud itqan. Okey, kita baca sama-sama. Muka surat 143 tu. Pengertian itqan. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Pertama sekali, itqan tu apa? Secara umum kita nak kata itqan adalah tekun. Okey, tekun. Belajarnya tekun. Okey. Buat satu pekerjaan tekun. Okey, tekun tu apa pula? Tak faham kalau anda kata kita tak faham tekun tu apa? Tekun itu adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna, buat sehabis baik. Buat sampai siap. Okey, melaksanakan suatu pekerjaan secara sempurna. Yang kedua, dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Dua ni maksud itqan lah. Maksud itqan pertama, laksanakan dengan sempurna dan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud tekun. Jadi kita faham secara umum itqan adalah tekun. Okey. Jadi kita nak tengok Nabi tu, tekun Nabi dalam pekerjaan dia macam mana, tekun Nabi dalam dakwah dia macam mana, tekun Nabi dalam beribadah dia macam mana. Okey, pertama kita pergi kepada muka surat 144. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, buka muka surat 144. Kita baca sama-sama. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Pertama, kita nak faham, bukan kata besar, kecil-kecil lagi Nabi dah ada sifat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Bukti dia apa? Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Kecil lagi dia dah boleh mengembala kambing, membela kambing. Okey, tolong bapa saudara Abu Talib berniaga. Okey. Baik. Yang kedua, sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Al-Amin tu apa? Yang boleh dipercayai. Al-Amin. Itu yang dia kata sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Keseluruhan akhlak Nabi itu baik. Jadi orang gelar Nabi itu Al-Amin. Dalam masyarakat Arab orang gelar Nabi Muhammad itu Al-Amin, yang boleh dipercayai. Okey. Oleh kerana sikap-sikap dia itu jugalah ada, itu kita tengok poin yang nombor 3 tu. Oleh kerana sikap jujur Nabi, akhlak Nabi yang baik tu, yang boleh dipercayai, yang itqan, yang berusaha bersungguh-sungguh, okey, sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah? Kalau kita ingat, Sayyidatina Khadijah adalah isteri Nabi, tapi ketika ini dia belum lagi menjadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW lah. Seorang hartawan yang banyak hartanya, Khadijah binti Khuwailid, meminta Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan, bermakna membawa barang-barang perniagaan ke Syam untuk diniagakan.
Kepercayaan hartawan ini, kepercayaan Khadijah binti Khuwailid kepada Nabi, dia memberikan tanggungjawab kepada Nabi untuk bawa barang-barang yang dia nak berniaga ni ke Syam, untuk diniagakan. Terlampau percaya, bermakna Nabi Muhammad SAW, oleh kerana dia ni Al-Amin, boleh dipercayai, tekun, jujur. Sayyidatina Khadijah percaya untuk mewakili beliau, membawa barang dagangan ke Syam. Okey. Yang seterusnya terakhir, sifat ikon Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Tadi kita tengok dia kecil-kecil dia, tolong bapa saudara dia Abu Talib berniaga, mengembala kambing. Lepas tu dah besar sikit, dah dewasa sikit, seorang hartawan yang kaya raya memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad untuk niagakan barang dia ke Syam, mana ke tempat yang jauh tu dia boleh pergi bawa barang dagangan dan berniaga. Okey, dan bawa balik keuntungan yang lumayan. Kenapa? Sebab Nabi bersungguh-sungguh, Nabi buat sesuatu sehabis baik. Okey, baik. Itu ikon Nabi Muhammad SAW dari sudut pekerjaan baginda. Kita tengok pula ikon Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ini mula-mula kita nak cerita apa rintangan-rintangan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, Abu Lahab ialah bapa saudara dia juga. Tadi Abu Talib kan, Abu Talib bapa saudara dia tapi baik dengan Nabi. Jadi Abu Lahab bapa saudara dia juga tapi berlaku jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Okey, dia bila dah Nabi mula berdakwah, Abu Lahab dan juga isteri dia banyak buat perkara-perkara yang menyakiti Nabi supaya Nabi itu berhenti teruskan dakwah Nabi. Okey, isteri Abu Lahab apa yang dia buat? Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Nabi selalu ikut jalan tu, dia letak duri supaya Nabi susah nak lalu, supaya kalau Nabi terpijak sakitlah Nabi. Okey, Abu Lahab buat apa pula? Abu Lahab pula pernah melempar sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Abu Lahab banyaklah kejahatan yang dia buat kepada Nabi, banyak. Tapi salah satu dia lemparkan sesuatu kepada Nabi sampai kena betis dan juga tumit Nabi tu berdarah. Okey. Itu yang ada kita tengok dalam surah Lahab kan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey. Yang tu dicerita Allah menempelak kepada Abu Lahab. Kenapa? Sebab perbuatan Abu Lahab yang menyakiti Nabi. Okey. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Okey. Namun begitu, segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, buatlah apa dia Abu Lahab nak buat apa pun, isteri nak buat apa pun, apa benda yang dibuat oleh kafir Quraisy ketika itu kepada Nabi, Nabi tetap cekal, tabah, teruskan dakwah. Bermakna Nabi terus berusaha bersungguh-sungguh untuk berdakwah, dakwah bersungguh-sungguh, tak putus asa, cekal dan tabah dia. Okey, itu menunjukkan Nabi ni bersifat itqan dalam dakwah Nabi. Tadi pekerjaan ni dakwah. Okey, yang seterusnya dalam ibadah, Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okey. Kalau yang lain pun, kalau rintangan-rintangan Nabi pun Nabi sanggup harungi, ini kan pula beribadah kepada Allah, dia lebih lagi hebat daripada kita. Kalau kita cerita yang sebelum ni, macam mana Nabi beribadah ketika Ramadan, hebat. Okey, kita pun kena ikut cara Nabi tu kan, dengan baca Qurannya, dengan bangun malamnya, dengan qiyamul lailnya. Okey, kita harap kita boleh ikut cara Nabi, itqan, berusaha dalam beribadah, buat sehabis baik dalam beribadah. Okey, saya rasa cukup sekadar tu dulu untuk hari ini. Jadi saya harap benar-benar dapat faham apa itu itqan. Itqan adalah tekun. Senang ceritalah, tekun. Yang kedua, kita dapat faham bagaimana itqan Nabi dalam pekerjaan, sehingga kan orang memberi kepercayaan kepada Nabi untuk diniagakan barangan dia. Yang ketiga,
itqan Nabi dalam hal dakwah Nabi, sanggup mengharungi rintangan-rintangan siksaan orang sakiti Nabi, Nabi teruskan dakwah. Yang keempat, itqan Nabi dalam beribadah. Okey, cukup sekadar tu dulu, insya-Allah kita akan jumpa lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.